Ini adalah Tasty. Ini kira rancangan memasak paling top dunia masa 1 ke 3 dulu. Tapi sekarang views dia semua drop. Tasty ni dengan rancangan masak saya, seminit resepi sebelum ni, dia naik sama-sama tau. Bukanlah sama-sama serentak, maksudnya dia start dulu, tapi dalam beberapa, tak lama, lepas tu dalam beberapa bulan saya follow. Saya buat rancangan masak saya, seminit resepi yang khas untuk Malaysia punya. Seminit resepi saya tu antara brand terawal kat Malaysia yang buat rancangan memasak secara serius. Serius ni bukan sekadar buat video saja. Saya buat multi kamera, ada 3 angle punya kamera. Bila buat live streaming pun ada live dengan 3 kamera. Saya ada mobile apps, nampak ni, mobile app rancangan masak saya. Orang kalau nak cari resepi, buka je mobile app seminit resepi. Dalam tu ada beribu resepi saya dah masukkan. Kalau kita tengok pengguna aktif kan, tahu tu, ada 66,000, ramai. Dan mungkin ada yang mempersoalkan, habis bang, kenapa berani buat ni, okey je. Sampai abang dapat anugerah konten kreator terbaik sebelum ni, pernah dapat sekali kan. Sebabnya adalah kerana sudah tidak optimum. Nak optimum, saya kenalah restructure balik program ni. Saya buat set baru dan saya buat SOP baru. Dan dalam tim saya, tak ada yang betul-betul power buat video. Jadi SOP yang saya kena buat tu mesti memudahkan saya punya tim. Contoh bila recording, diorang tak tahu nak record macam mana. Jadi saya sediakan monitor. Saya pasang monitor ni dekat depan meja tu supaya diorang boleh tengok masa record kan. Saya kena sediakan SOP supaya bila record tu cantik je video, dengan pantau dia punya histogram, dia punya waveform, vector scope. Ikutlah kalau saya nak bagi tengok vector scope. Tak faham tak apa, tapi yang penting output tu reliable untuk digunakan masa editing. Okay, bila dah settle setup studio tu, sekarang saya nak masuk pula dalam struktur seminit resepi. Saya punya rancangan masak seminit resepi ni, dia punya structure dia macam mana. First, saya nak ubah di mana saya dah tak nak fokus pasal resepi. Banyak dah resepi. Kalau orang nak resepi, buka je mobile app seminit resepi ni. Ada full resepi dan ada siap video sekali setiap resepi. Tu yang saya rasa dah tak perlu nak buat resepi banyak sangat dah. Disebabkan rancangan seminit resepi ni tentang makanan, dia punya niche dia makanan, jadi saya tak boleh lagi. Still kena buat sesuatu berkaitan tentang makanan. Hala tuju konten yang saya nak bawa dalam seminit resepi yang baru ni adalah tentang macam mana adik saya akan tukar host baru yang lelaki ni. Macam mana adik saya explore knowledge dalam makanan. Saya tak nak share tentang makanan review ke apa, tak nak macam tu. Saya nak explore makanan. Contoh, ini ada sambal yang wife saya buat untuk makan dengan bihun goreng. Saya tak nak video resipi sambal ni, dah bersepah. Tapi saya nak tahu apa efek bahan yang mengubah rasa sambal ni. Kalau guna cili hidup macam mana? Kalau guna cili padi macam mana pula result dia? Cili giling compare cili kisar. Apa beza rasa dia? Ataupun ada beza dia punya kadar kepedasan. Bila buang biji cili macam mana? Tak buang macam mana? Nampak? Saya nak adik saya buat video tentang explore knowledge dalam makanan. Bila sebut tentang explore ni, saya tak nak adik saya terus share tentang result apa yang dia buat ni. Saya nak dia share tentang perjalanan dia mengkaji. Walaupun tak jadi nanti, saya nak adik saya share juga benda apa yang tak jadi, kenapa, dan persoalkan kenapa tak jadi. Cuba improve next video. Berbeza dengan rancangan masak saya sebelum ni. Kalau seminit resepi dulu, adik perempuan saya jadi host kan, Cik Ain tu, kalau kita record video ni, kita try resepi dia tak apa sedap sangat, dia tak apa menjadi. Kita akan buang video tu, esoknya kita akan record balik. Nampak tak? Kita akan record sampai kita rasa okey, sedap. Yang sedap ni baru kita jadikan video dan kita share resepi dia pada orang. Kita orang tak ada rasa-rasa, semuanya kita orang share. Sebab tu banyak follower seminit resepi ni yang gunakan resepi kita orang, terus boleh buat berniaga dan result dia sedap. Sebab kita memang bila buat video tu, kita akan cuba test sampai betul-betul jadi. Saya rasa sedap, okey, share video yang ini. Format tu saya tak nak guna dah. Saya nak fokus dalam format ni, explore knowledge dalam makanan. Untuk itu saya kena ubah team structure dulu. Saya akan mulakan dengan seorang host, iaitu adik lelaki saya, namanya Angah. Dia akan fokus produce video dan hantar video ke server. Server ni saya gunakan cloud server lah. Cloud server yang saya set up sendiri, ada kat rumah saya. Angah ni akan hantar file video recording ke server ni. Dan server ni akan sentiasa diakses oleh seorang lagi, iaitu editor. Editor ni kerja dia untuk full edit video saja. Namanya adalah Fahmi, adik lelaki saya juga, nombor 4. Apa yang dia edit akan sentiasa di-sync dalam server ni. So dia akan terima file dan dia akan hantar file dalam server. Mereka dua orang ni pula suka mengenakan satu sama lain. Satu sudut dia akan buatkan video menarik, tapi satu sudut lagi dia akan buatkan video ni bercelaru.
Jadi, saya perlukan seorang lagi yang akan menjadi producer. Producer ni saya akan pilih perempuan, iaitu wife kepada adik saya yang angah tu, yang host tu. Namanya adalah Fatin. Di sini Fatin. Producer ni akan pastikan semua flow dalam production ni on track. Dia akan manage host, dia akan deal dengan editor, dia akan ambil file yang dah settle daripada server tu dan dia akan publish bila dah cantik dia punya output dia. Macam biasa, saya akan fokus pada Facebook dan YouTube. InsyaAllah kombinasi ni saya rasa akan lebih baik lah. Untuk buatkan dia lebih baik, dia punya structure video ni pun saya kena modify juga. Jika ada iklan, jangan terus letak iklan. Biar run 2 minit proper content baru buat iklan. Kalau tidak, orang tak tengok. Untuk intro pula, pastikan padat intro ni selama 10 hingga 15 saat. Tak perlu nak high-high, terus masuk point. Dan untuk structure umum konten ni, kena banyak klip. Jangan klip yang sama saja. Setiap klip tu mesti berubah-ubah dia punya kedudukan. Kejap kamera atas, depan, zoom in, zoom out, biar ada banyak, pelbagai. Kalau boleh, maksimum untuk setiap klip adalah dalam 10 hingga ke 15 saat sahaja. Jangan lebih. Saya tak nak konten yang pendek. Saya nak konten panjang, tapi panjang yang bermakna. Bukan video tu panjang disebabkan banyak menceceh je, tak nak. Saya nak video tu panjang sebab ada banyak isi. Antara satu sebab besar kenapa rancangan masak saya sebelum ni mati adalah kerana iklan. Sebab tu saya memang titikkan berat iklan lepas ni. Sebelum ni saya bagi satu harga iklan. Saya bagi harga iklan agak murah tau. Saya charge dalam 500 ke 1000. Itu murah. Untuk buat konten masakan yang full masakan, lepas tu record dengan banyak angle kameranya, dengan ada banyak timnya. Tak adalah banyak sangat, tapi 5-6 orang jugalah, 5 ke 7 orang tim Seminit Sepi sebelum ni. Jadi banyak tim nak uruskan satu konten. Kita letak iklan memurah. Bila iklan murah, banyak klien, banyak orang nak datang kat iklan kat kita. Jadi konten tu banyak. Satu bulan tu kita boleh produce sampai 15 ke 20 video sebulan. Memang banyak video kita produce. Jadi itulah, buat video ada iklan, video iklan. Dia tak adalah masuk sangat, tapi efek dia, kita punya platform tu makin lama makin drop. Hilang audience. Makin lama makin drop audience sebab kita banyak follow kehendak klien, kehendak pengiklan. Pengiklan ni, kenapa company yang mengiklan ni dia tak buat konten sendiri? Sebabnya dia ada buat konten, tapi konten dia tak menjadi. Kenapa banyak orang bisnes buat konten tak jadi? Adalah kerana dia orang buat konten sebab iklan. Dia bukan dia buat konten sebab isi konten tu. Tujuan utama dia untuk mengiklan. Tu yang tak edit tu. Audience sekarang, penonton bijak. Kita boleh bezakan mana satu iklan, mana satu real konten untuk sharing. Kalau sebelum ni, satu hari buat satu video, dia jadi terlalu rapid production dia. Kita tak dapat nak memperhalusi setiap konten tu. Saya nak lepas ni, satu konten tu spend dalam maybe satu hari recording, 2-3 hari tu untuk perhalusi kita punya konten. Isi dia macam mana, penyampaian macam mana. Bila dah edit video, tim saya ni akan tengok ramai-ramai bersama-sama, tengok video yang dah diedit tu, komen untuk improve. Akan edit sekali lagi supaya dapat betul-betul konten yang memuaskan hati. Bila konten tu betul-betul berimpak besar, jadi effort yang kita spend tu sebenarnya tak banyak sangat. Dia tak banyak seperti macam contoh 4 hari kalau sebelum ni buat 2-3 video, penat. Lepas ni satu video buat dalam 4 hari ke 5 hari. Effort dia tidak akan sebanyak macam buat 3-4 video, tapi dia punya output tu akan lebih besar daripada buat 3-4 video. Contoh kalau kita cincang-cincang buat video banyak-banyak kan, satu video dapat dalam maybe lah boleh dapat dalam 20,000, 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 30,000. Dia tak banyak sangat berbanding kalau buat proper satu video yang berimpak besar, terus 5 hari buat, dapat dalam maybe lebih 200,000, 200,000, 300,000. Berbeza dia punya output kan. So inilah dia structure rancangan memasak saya yang baru. Kita tengoklah result dia macam mana. Saya dah ubah dia punya structure team, dan saya ubah dia punya structure content tu. Dan disebabkan app Seminit Sepi saya ni ada install dia dah beratus ribu dah, tapi yang aktif orang install yang ada dalam dia punya handphone rancangan masak saya ni dalam 60,000 orang. Saya boleh terus, kalau saya nak, saya boleh tekan push notification. 60,000 orang ni akan dapat notification kat atas. Ting, ada notification. Saya boleh buat macam tu. Saya belum lagi properly gunakan mobile app saya. Saya just share resepi dalam tu je. Orang dah download ramai dah. Biar gitu je. Saya tak betul-betul cuba untuk monitor ataupun guna database yang ada dalam mobile apps ni. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Mungkin korang boleh belajar apa yang berlaku pada saya ni, jadikan case study korang.
bukan untuk content creation saja. Kita boleh apply benda ni dalam business ataupun benda yang melibatkan group. Benda yang kita nak usahakan ada group, kita boleh apply. Dia punya konsep sama saja. Ada orang develop strategi, lepas tu dia ambil orang masukkan dalam dia punya team. Mungkin boleh jadi, mungkin boleh tak jadi. Tapi kalau macam saya prefer cara kita cari team, baru kita develop strategi based on team tu, supaya dia punya output tu lebih optimum. Tengoklah macam yang jadi nanti. Itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video Berani Buat, ada dalam playlist YouTube saya Berani Buat. Ada banyak video kat situ. Belajar je, macam-macam boleh belajar situ. Ataupun kalau nak join saya punya group Telegram, dekat bawah ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.